Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi Ustazah Linda. Hari ini insya-Allah Ustazah akan sama-sama membincangkan pelajaran ke-25, Wasatiyah menjamin kecemerlangan umat. Jom sama-sama dengan Ustazah. Alhamdulillah, insya-Allah hari ini Ustazah akan menerangkan tentang tajuk yang ke-25 dalam bidang akhlak. Sekali lagi tajuknya, Wasatiyah menjamin kecemerlangan umat. Kita lihat dulu standard pembelajaran. Okay, 6.18.1 maksud dan dalil wasatiyah, 6.18.24 prinsip wasatiyah, 6.18.3 hikmah melaksanakan prinsip wasatiyah. Okay, mari kita lihat sama-sama apa sebenarnya wasatiyah. Apa maksud? Apa pengertian? Apa makna? Wasatiyah bermaksud pendekatan yang sederhana, seimbang, adil dan cemerlang dalam setiap tindakan. Sederhana, seimbang, adil dan cemerlang dalam apa jua tindakan yang kita buat. Itu yang diberi makna atau maksud kepada wasatiyah. Kita lihat dalil wasatiyah. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Saddidu wa qaribu wa'lamu an la yudkhila ahadukum amaluhul jannah wa anna ahabba a'mal wa adwamuha ilallah wa inqad. Riwayat Bukhari. Saya baca dalil yang kedua dulu ini. Okey, daripada riwayat Bukhari. Maksudnya, lakukanlah dengan bersederhana dan ketahuilah bahawa perbuatan kamu tidak akan menyebabkan kamu masuk syurga. Amalan yang paling disukai Allah ialah berterusan walaupun sedikit. Ahabbal a'mal adwamuha ilallah wa inqad. Okey, berterusan meskipun sedikit. Kita lihat pula dalil daripada surah Al-Baqarah ayat 143. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Sadaqallahul azim. Bermaksud, dan demikianlah kami jadikan kamu wahai umat Muhammad satu umat pertengahan, umat pilihan lagi adil, supaya kamu layak menjadi saksi untuk memberi keterangan kepada umat manusia. Ada dua dalil yang menunjukkan tentang wasatiyah. Kita lihat prinsip yang ada dalam wasatiyah ini tadi. Prinsip yang pertama, kesederhanaan. Apa maksud kesederhanaan? Lakukan sesuatu dengan sempurna, tidak melampaui batas dengan mematuhi syarat. Aspek kesederhanaan ni kita boleh lihat ada 3 aspek yang digariskan. Yang pertama, tunaikan tanggungjawab dengan sempurna dan dengan penuh tanggungjawab. Kita tunaikan, kita laksanakan tanggungjawab yang ada diberi pada kita sesempurna mungkin dengan rasa penuh tanggungjawab. Maksudnya kita buat sesuatu tu biar sempurna lah.
Sebab kita tahu itu tanggungjawab kita. Okey, satu lagi dia punya aspek penuhi syarat, patuhi arahan dan prosedur. Okey, barulah kita punya amanah atau tanggungjawab itu sempurna. Dan yang ketiga, laksana tugas sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi. Kita adalah hamba Allah, kita adalah khalifah di muka bumi. Setiap apa juga amanah yang diberikan kepada kita, maka lakukanlah sesempurna mungkin. Dalil daripada surah Al-Furqan ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Itu dalil dia. Kita lihat slide yang seterusnya. Ini adalah prinsip wasatiyah. Prinsip yang pertama, kesederhanaan. Yang seterusnya, prinsip wasatiyah yang kedua, keseimbangan. Kalau tadi kesederhanaan, yang sekarang ialah keseimbangan. Apa maksud seimbang? Penuhi keperluan rohani, jasmani dan akal secara sempurna dalam semua keadaan. Baru seimbang. Keperluan rohani dalaman, jasmani luaran dan akal kita secara sempurna. Barulah prinsip ataupun wasatiyah itu terlaksana. Okey, apa aspek keseimbangan? Rohani, jasmani, akal atau akli tadi kan? Okey, dari segi rohani, confirm dalaman kita. Bagaimana nak seimbangnya kita? Laksana ibadat fardu, sunat dengan istiqamah. Bukan celup-celup saja, tak. Istiqamah. Dari segi jasmani pula, keluaran kita, ambil makanan seimbang, baik, rehat secukupnya. Okey, mana sekala dari segi akli, jauhi barangan larangan, gunakan akal sebaiknya untuk tingkatkan ilmu. Sebagaimana dalil surah Al-Baqarah ayat 201. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Okay, sempurna rohani, sempurna jasmani, sempurna akal atau akli kita, barulah wujud keseimbangan dalam prinsip wasatiyah. Kita lihat prinsip yang ketiga, keadilan. Apa maksud adil? Adil lawan kepada zalim. Adil ialah meletakkan sesuatu sesuai dengan suasana dan tempat. Aspek keadilan boleh kita fahami adalah dengan menunaikan hak kepada mereka yang berhak menerima, mengambil pendekatan pertengahan dan seimbang secara hikmah antara dua perkara yang ekstrim. Sebagaimana dalil, Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا يعدلوا هو أقرب للتقوى. Ini dalil bagi prinsip yang ketiga, iaitu keadilan, meletakkan sesuatu sesuai dengan suasana dan tempat. Prinsip wasatiyah. Manakala prinsip yang keempat ialah kecemerlangan. Apa maksud kecemerlangan? Pendekatan yang terbaik dalam melakukan kebaikan serta mencegah kemungkaran serta keyakinan yang teguh kepada Allah. Kita gunakan pendekatan yang baik dalam melakukan apa juga kebaikan. Mencegah kemungkaran serta yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri umat yang cemerlang digariskan di sini ada 3. Lakukan kebaikan, contohnya memakmurkan bumi, cegah diri dari lakukan kezaliman, gunakan kekayaan dunia untuk dapatkan keredaan Allah.
Juga yang keempat cirinya, lakukan tugas dan pekerjaan dengan ikhlas kerana Allah Ta'ala. Barulah kita layak mendapat gelaran umat yang cemerlang. Sebagaimana dalil, Auzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Kamu adalah sebaik-baik umat yang akan kepada umat manusia disuruh melakukan kebaikan, cegah melakukan kemungkaran. Itu 4 prinsip wasatiyah. Sekarang kita lihat apa hikmah. Kenapa wasatiyah ini digariskan dalam agama Islam kita? Yang pertama, ekonomi masyarakat yang stabil dapat dijana kerana tiada berlaku pembaziran. Ekonomi stabil. Sebab apa? Tiada berlaku pembaziran pada sumber-sumber yang tertentu sebab semuanya digunakan dengan cara yang terbaik, pendekatan yang terbaik. Yang kedua, syiar Islam dapat ditegakkan dengan sempurna akhlak dan nilai murni. Dengan sempurna akhlak dan nilai murni. Tahap pendidikan masyarakat dapat ditingkatkan mengikut keperluan negara. Untuk menjadi umat yang cemerlang, ilmu perlu dituntut dengan sesempurna mungkin. Manakala yang keempat, masyarakat yang aman, damai dapat dibangunkan dengan melaksanakan prinsip keadilan. Itu dia hikmah wasatiyah dalam pelajaran yang ke-25. Jangan lupa like, subscribe dan share untuk mendapatkan info-info dan maklumat terkini. Sekian dulu Ustazah kongsikan. Mudah-mudahan yang baik itu dapat anak-anak terima. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah. Kekurangan dan kelemahan itu adalah dari diri Ustazah sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.